Okay, kita sambung kelas kita. uh, Last sekali video pencanggahan fizikal yang saya suruh awak isi pada modul awak ini, iaitu penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okay, so kesimpulannya, sekiranya pencanggahan fizikal berlaku pada okay, awak boleh tengok buku teks awak, saya dah suruh refer pada muka surat 15. Okay, ini muka surat 15. So pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Okay, masa yang sama, maka kaedah pemisahan ruang dipilih. So isi kat sini lah. Sekiranya pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, maka kaedah pemisahan ruang yang dipilih. Sekiranya pencanggahan fizikal berlaku pada pada masa yang berlainan, maka kaedah pemisahan masa yang dipilih. So itu yang awak perlu isilah. Okay, so next adalah prinsip inventif. So kita ada dua jenis kaedah pemisahan. Ya Allah, kenapa dah saya ni? Okay, ada dua. So ruang dan masa. So untuk silibus awak, kita cuma belajar 7 prinsip inventif untuk jenis kaedah pemisahan ruang dan juga 7 prinsip inventif untuk jenis kaedah pemisahan masa. So cikgu nak awak isi ke 7 prinsip inventif tersebut berdasarkan muka surat 16 dan 17 pada buku teks awak. So ini adalah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang, iaitu pembahagian ataupun kita panggil dia dalam bahasa orang putihnya segmentation, pengekstrakan, taking out ataupun extraction. So saya nak awak tulis dua-dua bahasa pembahagian dan awak buat kurungan segmentation. Okay, pengekstrakan kurungan taking out ataupun kita panggil dia sebagai extraction. Okay, yang kemudian ketiga, kualiti setempat, local quality, penyarangan, nested doll ataupun Russian doll, filem nipis dan cangkerang boleh lentur, flexible shells, antin films, pengantara, intermediary, dan yang ketujuh tidak asymmetry. Okay, untuk ini untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. Dan lagi satu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa, iaitu kedinamikan, dynamization, tindakan awal, preliminary action, tindakan berkala, periodic action, tindakan keterlaluan, partial or excessive action, pengembangan terma, thermal expansion. Yang keenam, pembuangan dan pemulihan, discarding and recovering. Nombor 7, tindakan berterusan yang berfaedah, continuity of useful action. So di situ 7 prinsip inventif pemisahan ruang dan 7 prinsip kaedah pemisahan masa. So awak isilah dalam ni awak punya peta apa ni? Peta minda, peta bulat, peta buih. Okay, isilah. So untuk muka surat seterusnya 14, so saya nak awak isi cadangan penerangan konsep dan contoh berdasarkan penerangan saya sebentar lagi. Okay, so get prepare. Okay, so kita dah masuk fasa yang keempat, iaitu kaedah penyelesaian spesifik. So kita nak tentukan kita nak tentukan prinsip inventif apa yang bersesuaian untuk selesaikan awak punya masalah. So bila awak dah tentukan sama ada itu adalah kaedah pemisahan ruang ataupun masa, baru kita pergi ke prinsip inventif. So kita masuk dulu ke prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Yang pertama, so jangan lupa
tulis dalam kotak pada modul awak tu. So untuk yang pertama, pembahagian segmentation. Okay, pembahagian ini sebenarnya ia prinsip yang membahagikan objek. Okay, membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil. Okay, so contohnya perabot yang awak nampak sekarang, asalnya adalah sebuah sofa yang nampak lengkap dan kemudian dia sebenarnya boleh dibahagikan beberapa objek kecil dan setiap objek tu adalah berfungsi. Okay, so dia bahagikan objek. Dan juga ini macam ruangan dalam almari baju awak, kita bahagikan dalam ruangan almari itu kepada beberapa bahagian. Okay, menjadikan objek mudah dileraikan. Inilah contohnya. Okay, meningkatkan darjah kebolehbahagian objek. So contohnya adalah pada blind. Okay, kat sini ada beberapa darjah tingkat kebolehbahagian dan kita boleh gunakan, okay, untuk menutup dan membuka bidai ke ni langsir, tirai. Okay, perubahan ke peringkat yang lebih kecil. Boleh juga yang ini sekali. Okay, yang ini lunchable sebab dia punya cara pembungkusan produknya, kalau awak nampak kat dalam ni, dia bahagikan kepada beberapa bahagian kecil dia. Dia jual macam sandwich, biskut sandwich, dan ada macam biskut, ada ham kat situ. So dia divide, dan budak-budak yang kena macam letak sendiri, buat sendiri dia punya sandwich. Okay, saya bagi gambar ni. Ini adalah gambar untuk distance learning. Macam mana yang awak buat sekarang itu pun adalah sebenarnya kaedah penyelesaian yang prinsip inventif untuk prinsip pembahagian. Okay, sebab kita macam satu sekolah, kita adalah sekolah, tapi kita terpaksa dibahagikan sebahagian kecil untuk satu tempat kita dah berpecah. So sebab tu kita yang ini dinamakan sebagai prinsip pembahagian, segmentation. Okay, ini untuk distance learning. Contohnya distance learning. So untuk contoh, awak boleh tulis perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself, iaitu DIY. DIY kan dia pecah-pecahkan komponen perabot tu, lepas tu awak kena pasang sendiri. Dia pecah-pecahkan komponen sebab salah satunya mungkin untuk memudahkan pembungkusan. Okay, so pembungkusan tu jadi lebih kecil. Okay, so awak boleh tambah dia punya contoh ni, distance learning, tirai, lunchables. Awak tulis je lah dia punya contoh lunchables ni, kataan ni. Dan juga pembahagi almari. So awak boleh tambah contoh untuk ni, prinsip inventif pembahagian. Okey, yang seterusnya, pengekstrakan ataupun taking out extraction, memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. So contohnya di sini adalah pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan. Sebabnya kita tak nak bunyi bising dan dia punya haba. So haba yang panas dan bunyi bising ni datangnya daripada inilah. So ini kita letak kat luar, yang ini kita letak dekat dalam. So kat situ kita kata taking out. Benda ni taking out. Okay, keluar. So handphone ni pula gunakan prinsip inventif pengekstrakan, sebabnya bila bateri kita dah weak ataupun mungkin bateri kita dah tak boleh nak di-charge balik, kita keluarkan bateri bateri tersebut daripada handphone. So kita keluarkan, extract out. Maksudnya kita keluarkan bateri, kita tak guna. Okay, itu cara kita nak selesaikan masalah. So lagi satu contoh, non-smoking areas. Kalau sebuah restoran kita ada tempat lain untuk orang yang merokok. So kita keluarkan orang yang merokok itu keluar. So kat situ adalah kawasan untuk non-smoking sahaja. Okay, boleh faham tak? So kita taking out yang smokers tu. Okay. So yang ini pula adalah alarm rumah. Cumanya bunyi alarm ni dia menggunakan bunyi anjing.
Kita panggil anjing tu buat apa ya? Anjing tu apa kita nak cakap kan? Dia buat bunyi anjing lah, macam anjing kalau ada orang datang dekat dengan dia, anjing tu kan menjerit kat dia kan. So dia guna bunyi anjing tu sebut. So kita katakan ini sebagai prinsip pengistirahatan sebab dia keluarkan anjing yang sebenar. Kita guna suara anjing tu menyalak sahaja. Menyalak, anjing menyalak. So dia mengeluarkan bunyi anjing yang menyalak bila ada macam stranger datang dekat kan. So ini alarm rumah lah. So itu adalah pengistirahatan. Yang ketiga, kualiti setempat ataupun local quality. Prinsip ini mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam. Dan lagi satu, dia menjadikan setiap bahagian objek tu memenuhi fungsi yang berbeza yang berguna. So contohnya bekas menyimpan makanan pelbagai petak yang berbeza dan pelbagai fungsi. So dalam satu bekas makanan ni, dia ubah struktur tu menjadi beberapa petak yang berbeza dan fungsinya juga berbeza dan pelbagai. So ini dia boleh letak roti, yang ini boleh letak macam bentuk hotdog silinder. Ini mungkin boleh letak sos, dan sebagainya. Dan ini pula contohnya, dia jadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi. So bahagian ini lain. Kalau you see dia punya handle-nya ni seperti stapler gun punya handle kan. So ni mungkin ada pisau, ada gergaji kecil. So bahagian ini untuk menukul, bahagian ini untuk memotong dawai ataupun menjalur dawai. Ni bahagian menjalur dawai, ini untuk mencabut paku. So setiap bahagian tu ada fungsi berbeza dan berguna. So itu yang dikatakan sebagai prinsip inventif untuk kualiti setempat. Dan kemudian prinsip inventif yang seterusnya, penyarangan ataupun kita panggil nested door. Nested door ni daripada prinsip ni Russian doll. Russian doll ni jenis daripada sekecil-kecil saiz sampai sebesar saiz, dan kita boleh masukkan dia satu persatu dan boleh jadikan sebagai macam satu objek. So yang ni nampak tak? So kecil, yang paling kecil disimpan, di-stackkan sampai yang besar. So meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. So contohnya di sini saya bagi ada radio antena. Radio antena ni kan kita boleh panjang dan kita boleh pendekkan menggunakan prinsip penyarangan. Kita masukkan stack kan, daripada saiz ni kecil ke saiz yang besar. Dan ini adalah measuring spoon. Kan cara dia reka bentuknya menggunakan prinsip penyarangan. Daripada saiz yang kecil ke saiz besar dan dimasukkan, diletakkan dan masuk satu objek ke dalam satu objek yang lain. Begitu juga kalau kita simpan kerusi kat kelas kan, cikgu suruh simpan kerusi dalam bengkel, so awak pun letak kerusi tu satu naik atas kan. Itu pun boleh juga dikatakan sebagai prinsip penyarangan. Seterusnya yang kelima, filem nipis dan cangkerang boleh lentur. Prinsip ini membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cangkerang boleh lentur. So contohnya kat sini adalah pelindung cahaya cermin kereta kan, yang tinted kereta awak tu, kereta bapa awak mana ada kereta lagi. Tujuannya apa pelindung cahaya? Untuk lindungi pemandu ataupun orang di dalam kereta, kenderaan tersebut daripada haba panas. So yang ini lagi satu adalah plastik untuk membalut makanan kan. Kat dapur rumah tu ada pembalut plastik tu, nak menutup makanan. So itu adalah contohnya. Dan kemudian yang keenam, pengantara. Intermediary. Pengantara ni guna prinsip mengadakan bahagian baru antara dua objek. So ada objek satu, objek dua dan dia punya tengah-tengahnya.
Menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Okey, contohnya sarung tangan ketuhar yang menjadi perantara antara tangan dengan objek yang panas. So, untuk mengelakkan tangan awak daripada panas, kita guna sarung tangan ketuhar. So, sarung tangan ketuhar tu menjadi perantara. Okey, antara tangan awak dan juga periuk yang panas tu. Okey, salah satu lagi contoh adalah kita panggil apa ni? Alas periuk. Okey, alas periuk. Okey, yang ini kita panggil sebagai ping pot mat sebabnya dia buat lapik tu macam bat pingpong. Okey, so creative, I like. So kita letak periuk kita atas ini bukan untuk main pingpong ya, ini untuk alas periuk sahaja. Cuma dia punya desainnya macam bat pingpong. Okey, so ini adalah salah satu pengantara. Dan yang ketujuh, okey, untuk prinsip inventif pemisahan ruang tidak simetri ataupun kita panggil dia sebagai asimetri. So saya rasa awak pernah dengar tidak simetri ni kan, kita ada pendidikan seni. Okey, mengubah satu objek daripada simetri dan menjadi tidak simetri. Okey, menukar contoh, menukar bentuk bulat jam dinding ke bentuk yang tidak sekata. Okay, contoh lagi, ini adalah aeroplane punya serombong kipas. Okey, dia buat bentuknya tidak simetri pada luaran untuk menjimatkan space atau mungkin nak mengecilkan lagi dia punya size. So dia buat tidak simetri daripada simetri, daripada bulat dijadikan tidak simetri. So lagi satu contoh adalah box corner ni. Okey, box corner dia dia buat tidak simetri hujungnya untuk memudahkan manusia untuk mengangkat kotak tersebut. So dia buat tidak simetri pada corner box ni. Okey, itulah cara penggunaan prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah. So untuk next video baru saya pergi kepada prinsip inventif untuk pemisahan masa. So kita jangan lupa, so ini adalah 7 prinsip inventif untuk pemisahan ruang, iaitu pembahagian, yang kedua pengekstrakan, yang ketiga kualiti setempat, yang keempat penyarangan, yang kelima filem nipis dan cangkerang boleh lentur, keenam pengantara, dan yang ketujuh adalah tidak simetri. Okey, so jangan lupa tulis pada modul awak dan cuba untuk ingat setiap prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. So kita jumpa next video.